Hari ni kita ada sesuatu yang agak special sikit. Di dalam ni ada dua, sebenarnya ada banyak lebih dari itu, tapi mula-mula kita nak mulakan dengan dua kereta berwarna putih. Kita sekarang berada di BMW Toyota punya ibu pejabat di Shah Alam, dan kat dalam ni ada dua produk daripada GR ataupun Gazoo Racing. Yang sebelah kanan ni ialah Yaris GR Sports, dan yang sebelah belakang saya ni ialah GR Yaris. Yang inilah kereta yang dapat perfect score top 10 daripada Top Gear. Jom kita tengok dengan lebih dekat lagi. Jadi kenapa GR Yaris ni dahsyat sangat saya akan lebih hidup sikit. Jadi GR Yaris ni dia dahsyat sangat sebab kereta ni sebenarnya bukan kereta sama dengan Yaris biasa. Walaupun rupa dia sama, tapi hampir ke semua benda belakang daripada A-pillar tu adalah baru. Dalam usaha Toyota menghasilkan GR Yaris ni untuk WRC ni, mereka terpaksa melakukan beberapa perubahan kepada kereta tu sendirilah. Seperti yang kita tahu, Yaris ni ialah sebuah kereta segmen B, jadi menggunakan TNGA-B lah, segmen platform TNGA-B. Problemnya platform TNGA-B ni belakang tu dia menggunakan torsion beam. Jadi menggunakan torsion beam tak membenarkan sistem all-wheel drive lah, kerana beam tu menghalang laluan untuk top prop shaft ke belakang, dan juga tak ada ruang untuk differential. Dan apa yang mereka lakukan ialah mereka ambil TNGA-C dan gunakannya di bahagian belakang. Jadi dia sambunglah A, B dengan C. So ini combination of B di depan dan C di belakang. Tu juga membolehkan belakang tu mungkin dia lebih lebar lagi kan. So menggunakan belakang tu juga, segmen C juga membolehkan mereka menggunakan double wishbone suspension punya layout lah. Okay, so bila kita tengok dia punya lower arm dia panjang, dan dia punya upper arm dia pendek sikit lah. Dan upper arm dia punya shape cukup complicated ni. Dia turun ke bawah ni, lepas tu di sini dia naik balik ke atas ke situ. Dia macam bentuk S ni, lower upper arm dia. Dan dia punya position dia, kalau kita tengok, dianya betul-betul parallel, hampir exactly parallel. Yang ni dengan yang itu hampir exactly parallel. So cuma dia pendek sikit lah, dan dia lipat-lipat ni pasal dia nak kena lepas clearance chassis member tu So bila dia pendek sikit, yang atas tu, bila dia bergerak ke atas, dia akan tarik sikit tuck in. So dia akan ada induced negative camber under compression lah. Dan yang menarik juga, kereta ni dia punya sistem all-wheel drive dia tidak menggunakan center diff. Jadi dia ada dua torque sensing differential, depan dan belakang. Tetapi power daripada depan ke belakang tu tidak melalui torsion. Selalunya ada torsion kat tengah-tengah tu yang akan menentukan power pergi depan ataupun belakang. So the typical layout is daripada gearbox dia pergi center torsion dulu. Daripada center torsion tu dia akan pecah ke depan dan belakang, dan kemudian ada front torsion and rear torsion. So jadi dia automatically regulate among themselves lah, tiga benda tu. Tapi kali ni nampaknya seolah-olah layout ni, mungkin saya salah faham. Power daripada engine masuk ke gearbox, gearbox pergi front torsion dulu. Daripada front torsion, shaft sebelah kanan dia jadi macam power take out untuk belakang. Jadi saya tak tahu macam mana dia arrange front torsion tu supaya dia faham bahawa sebelah kanan ni sentiasa ambil draw lebih power untuk belakang. Saya tak tahulah, mungkin saya salah faham. Mungkin dalam tu ada concentric shaft, dan dia actually take direct from the gearbox untuk pergi ke belakang dulu. Tapi apapun, ke belakang tu kemudian dia ada satu clutch pad dekat belakang. Jadi clutch pad ni yang menentukan berapa banyak power yang diambil oleh roda belakang. Kereta ni ada 3 mode. Dia punya default mode dia ialah sport. In default mode sport tu 70%, 30 depan, 70 belakang. Dalam dia punya normal mode, it's 60-40, maksudnya 60 depan, 40 belakang. Tapi dalam track mode dia 50-50. Dan satu lagi yang menarik ialah dia punya rear diff ni, gearing dia 1% faster daripada depan. Saya tak pasti 100% kenapa begitu, tapi saya rasalah dalam kepala otak saya fikirkan ini untuk membolehkan kereta ni rasa macam more rear wheel drive bias. I think itu mungkin membantu juga untuk menjadikannya feel more rear wheel drive bias ataupun more neutral dalam dia punya high speed performance dia lah. But I really don't understand kenapa belakang tu 1% faster dia punya gearing.
Sebab dulu untuk homologation hanya 250 kereta. Sekarang ni 2,500 unit kereta. So kalau syarikat tu tak serius, dia orang tak mungkin boleh menghasilkan homologation special sehingga volume yang begitu banyak. Jadi 2,500 unit ni nampak macam sikit kan. Tapi sebenarnya untuk menghasilkan satu homologation special, ianya sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat mahal lah kita kira kan. Of course kalau dia boleh jual lebih banyak daripada 2,500 unit, itu akan membantu to amortize the cost lah. So kalau kita tengok kereta ni, banyak perubahan yang perlu dilakukan, selain daripada all the chassis work that yang kena buat and all the aluminium panels dan carbon fiber. Ini real carbon fiber bukan stiker boleh pegang ni, rasa ni real carbon fiber, not sticker. And of course boot hatchback ni lah. Dan hatchback ni memang berasa ringan bila kita buka. Memang berasa ringan dia, pasal disebabkan ianya aluminium lah. Aluminium, mata bawah aluminium, dalam semua frame. Saya ingatkan skin aja aluminium, tapi tak, rupanya the whole thing. Dan kita dah beritahu bahawa panel-panel mana yang dia boleh ringankan, dia akan ringankan. Termasuklah benda-benda macam bumper ni, dia ringan sikit, nipis sikit lah maksudnya. Dan kita tengok design dia lah. Ini dia punya party trick dia lah, this white body look lah. Dan memang kat belakang ni cara dia buat the white body look ni sangatlah unik. Dan saya rasa ini mungkin akan menjadi tiruan lah. Ramai orang akan tiru ni dekat bentuk ni, menjadikan ianya nampak begitu lebar dan agresif lah. Pasal dia whole car ni sebenarnya dia taper masuk ke dalam sikit. Biasalah kereta kan, kita tengok di belakang ni, dia akan masuk ke dalam sikit, tapi bodywork dia keluar. Dan banyak juga dia keluar tu kan, kita boleh nampak kat situ, banyak dia keluar tu. Dan ini untuk memberikan dia strike yang lebih besar lah. Dan kalau kita tengok dia punya tayar ni, kita tengok lebih dekat lagi, menggunakan 225/40 18 Michelin Pilot Sport 4S. Dan nak tahu serius tak serius satu kereta ni, kita tengok brake dia lah. Dan ini ada ventilated and groove, bukan cross grill lah, groove lah. Ni groove lah, ni groove, ni ventilated lah. Ada 2 lapis tu, ada turbine effect kat dalam tu. Dan ada, warna merah ni warna merah lah, tapi kat sini lah kita tengok memang ini of course GR punya calipers lah, high performance calipers dia orang. Dan besar je brake disc tu kan. Tapi nak tengok yang lagi besar ialah kat depan ni lah. Ini besar apa tak, besar dulang kecil. Besar lagi daripada pinganakan lah, ini besar lagi. Dan menggunakan dulang kecil, size dulang kecil lah basically. Dan depan ni saya tengok multi-port calipers lah. Dan depan juga groove and ventilated. Sampai barely any room lah, 2 jari pun sendat lah antara rim dengan disc brake ni. Dan ini forged alloys, forged alloy wheels, BBS made in Japan. Dan saya rasa ini juga akan menjadi kegilaan ramai tak lama lagi lah. Ramai orang akan buat replika. Dan kita tengok kereta ni sebenarnya, kalau awak pergi ke Facebook Toyota, awak nampak lah kenapa tayar dia jadi macam ni. Sebab Prince of Drift Tengku Jan dah diberi peluang untuk menikmati kereta ni di Sepang untuk buat promo video dan juga testing. Dan dia betul-betul dah lanyak lah kereta ni. Bumper ni memang functional lah. Dia besar ni functional. Kita tengok kat bawah ni ialah intercooler, atas radiator. Dan sini ialah ducting untuk brake cooling, and probably ada some aero. Tak ada, ni just for brake cooling aja. Ada GR punya emboss logo kat situ. Dan kat bahagian bawah ni all covered tertutup. Some kind of fiber atau natural ke apa. Dan sini tadi ducting tu kita tengok keluar kat sini ya. Ni ada ducting ni tadi. Pergi terus ke ni untuk cooling of the brakes lah. And that's the suspension setting. Jom kita masuk dalam sekejap, kita dah habis dah. Okay. So let's sit. So this is the interior. To be fair, interior dia agak plain sikit lah. Nampak macam typical Toyota car. Cuma dia punya focus, dia is driver oriented and driver focus.
Dia punya tangan dengan gear lever ni dekat sangat. Dan sini kita ada 6-speed manual, reverse on the dog leg. This is dia punya setting lah untuk pilih sport ataupun track mode. Tu, ni yang mahal ni. Ni yang mahal ni. Kan? Kita boleh start. Try tengok start. Tengok start. Clutch. Last clutch pedal. Woo! Woo! Redline ni 7000, taklah super aggressive. And also you get a head-up display. Head-up display. Tak salah cerita lah benda ni kan. I tak tahu lah kalau you beli ni nak tengok benda ni ke apa ke tak lah. Tapi ada lah, all the normal stuff ada lah on this screen yang memang nampak macam sebongkah gitu je kan. Tak ya je letak sini, tak kisahlah, who cares about this. Ini yang kita nak tengok ni. Okay, kita nak buka enjin sekejap. Kita tengok enjin tu rupa dia. Dan ini dia punya enjin lah, GR Yaris Turbo. Ini enjin ni memang kat sini je ada 3 silinder ni, tak ada kat kereta lain so far. Dan tu dia. That is the monster 6-speeder. Okay, jadi ni ada satu batch yang menarik lah. So kalau kata you beli kereta macam Aston Martin ke AMG ke, dia orang tulis made by who kan. Yang ni dia punya stiker dia kecil. Toyota, being Toyota, dia orang tak kerti nak market tentang ni kan. Dia sorok kat belakang tu stiker tu, nak kena belik pula, korek pun nak nampak ni ni. Made by dia orang punya master craftsman Takumi lah. At the apa plant tu dia tulis, aku pun tak nampak. But it's the same plant where they build the LFA kan. Tu dia punya one of the Easter eggs lah kot. Kalau hang beli ni boleh tunjuk kawan-kawan lah. So dia mai aku nak tunjuk set. So dapat tengok celah enjin ni, nampak lah benda tu. Jadi saya kekal lah dengan kesimpulan dalam video yang saya buat sebelum ni mengenai GR Yaris ni. Ini satu kereta yang sangat sempurna untuk mereka-mereka yang serius tentang memandu. Kalau tidak, tak adalah Top Gear bagi dia perfect 10 juga kita tahu bahawa Toyota telah mengusahakan banyak perubahan untuk menjadikan kereta ni satu kereta yang cemerlang. Dan oleh itu, sebab itu saya rasa memang kalau awak ada duit, awak patut pergi beli kereta ni. Harga RM299,000 tu memang sangat berpatutan untuk kereta yang sebegini. Kerana yang paling penting sekali ialah kereta ni bukan Toyota hasilkan untuk membuat keuntungan. Ini ialah satu kereta yang Toyota hasilkan untuk memenangi WRC. Jadi mereka sebenarnya dalam menghasilkan kereta ni, mereka tak kisah sangat pasal untung. Kemungkinan mereka hanya untung sedikit saja untuk make it, as a business sense it's possible to build this car. Jadi mereka hasilkan 25,000 unit kereta tu, mungkin dia boleh untung sikit. Tapi ini bukan ultimate aim dia lah. Jadi kereta ni awak dapat dengan nilai yang sangat tinggi dengan apa yang dia telah bagikan kepada anda. Bayangkan dual Torsen, all-wheel drive, macam-macam benda-benda yang canggih. Dan juga Malaysia dapat allocation kurang daripada 200 unit. Jadi kalau awak berminat, cepat-cepat pergi sebelum kereta ni habis diambil oleh orang lain. Okey, itu saja video kita sampai hari ini. Kalau awak suka, terima kasih lah tengok sampai habis. Tekan butang like dan kongsi kawan-kawan. Tolong subscribe di channel kita. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.